Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sensei 1979. Di sini ada dua jenis bateri. Okey, dua jenis bateri. Kedua-duanya adalah lead acid battery dan satu ni ini adalah free maintenance battery. Yang ini kita kena maintain dia. Yang ni free maintenance. Untuk bateri free maintenance, perbezaan dia kalau kita lihat di sini, untuk yang maintenance battery, yang kita kena maintain dia, yang kita kena service dia, biasanya bateri dia di sini dia ada tulis level water lah, level air bateri, upper level, lower level. Ini menunjukkan jumlah air bateri yang berbaki di dalam dia punya bateri. Untuk free maintenance, dia datang macam ni, solid hitam dan tak transparent pun. Kita tak boleh nampak jumlah air bateri yang ada dalam dia punya bateri. Dan atas ni solid lah, dia seal. Kalau yang macam ni, dia masih ada lagi dia punya ventilation cap ataupun breather cap. Okay? Jadi ini adalah bateri biasa, standard. Ini adalah bateri yang kita panggil sebagai free maintenance battery. Jadi untuk free maintenance battery, kita tak perlu nak maintain dia, tapi kita masih kena lihat dia punya indikator lah, sama ada hijau, hitam ataupun putih. Ada setengah hijau, merah dan putih. Hijau tu bermaksud okey, putih tu bermaksud setengahnya dia kata recharge, setengahnya dia kata replace, dan merah pula setengahnya dikatanya recharge dan setengahnya dikatakan replace. Depend pada dia punya arahan. Untuk free maintenance battery, kita lihat di sini dia ada dia punya satu lubang. Lubang ni menerangkan status bateri. Okey, lubang ni menerangkan status bateri. Bagi bateri yang ini, kalau kita lihat dia punya indikator hijau okey. Kalau tak ada color tu charge, tak ada color charge hitam tu. And then kalau keluar warna putih, dia suruh replace. Dan kalau kita lihat dalam lubang ni, kita lihat dalam lubang indikator ni, ternyatalah dia masih lagi warna hijau. Bermaksud bateri ni masih lagi okey lah berdasarkan dia punya indikator. Kalau kita lihat di sini, dia ada tulis seal maintenance free. Jadi bateri ni dah memang seal lah, dia seal. Jadi dia punya elektrolit tak boleh tumpah. Kalau yang ni boleh tumpah dia punya elektrolit. Jadi yang ni kita dah tak boleh nak top up air bateri lah, sebab dia dah seal. Yang ni kita boleh top up air bateri. Sebab tu yang ni dia panggil sebagai free maintenance. Yang ni bateri biasa lah. Okey. Jadi kita nak tengok benda-benda lain lah berkenaan dengan bateri ni. Untuk cek kedua-dua bateri ni, kita memerlukan alatan tangan lah, alat untuk mengukur. Jadi alat-alatnya adalah kita perlukan multimeter. Okey, sebolehnya digital multimeter, mudah sikit. Analog susah, jarum. Okey, jadi kita mesti ada digital multimeter. Seterusnya, okey, kita perlu ada battery tester. Okey, battery tester. Ini lebih bagus daripada digital multimeter lah. Battery tester ni lebih bagus sebab dia boleh check lebih banyak, khusus untuk bateri. Harga mahal ke murah? Depend lah kepada brand. Yang ni murah je, tak sampai pun RM60. Kita dah boleh dapat battery tester. Beli dekat mana? Dekat Shopee je. Kemudian seterusnya kita mesti ada hydrometer lah. Okey, hydrometer. Ini kita panggil sebagai battery hydrometer. Jadi macam mana kita nak guna benda-benda ni semua? Okey, saya nak tunjuk satu persatu. Pertama, untuk cek bateri ni, untuk yang jenis biasa ni, lead acid battery ni, kita kena cek dia punya level air lah, level air bateri. Air bateri ni biasanya kalau dalam buku panggil elektrolit lah. Elektrolit tu bermaksud campuran asid sulfurik dan juga distiller water, air suling dan asid sulfurik. Jadi campuran dia macam mana? Campuran dia guna ratio 3:1. Okey, 3 tu apa dia? 3 bahagian air dan 1 bahagian asid. Okey, jadi yang tu lah kita nak check kat sini ni.
level water ni. Okey, level water ni okey tak okey. Kalau level water ni dah kurang separuh, so kita kena top up dia dulu. Nak top up ikut mana? Nak top up ikut dia punya ni, palam ni, lubang-lubang ni. Yang ni breather cap ni kita boleh buka dan kita boleh top up air bateri. Bila kita top up, pastikanlah sampai ke upper level ni. Jangan melimpah ruah. Sampai ke upper level ni je. Maksimum ni saja. Faham no? Selepas dah isi air bateri ke dalam bateri, dah sampai tahap level ni, jadi kita boleh juga check dia punya bateri voltage. Nak check bateri voltage, kita guna multimeter lah. Baik guna digital multimeter compare to analog. Sebab analog ni susah nak baca dia punya jarum kan. Kadang-kadang jarumnya tergedik-gedik, susah nak baca. Lagipun dia terlalu kecil, analog ni kan, banyak garis terlalu kecil. So kita guna digital, simple. So bila kita guna digital, kita kena choose lah, okay, dia punya voltage untuk check voltage. Kita pilih voltage dan kita akan sambungkan probe positif kepada terminal positif dan probe negatif kepada terminal negatif. So kita sambungkan dan kita lihat bacaan dia. Okey, bacaan dia adalah 12.63 volt. 12.63 volt. Okey ke tak okey? Okey lah tu kan, 12.63. Sebab kalau kita lihat kepada bateri ni, dia ada berapa cap? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dia ada 6 cap, bermaksud dia ada 6 sel. Setiap sel 2.1 volt. Jadi kalau 2.1 volt darab dengan 6, jawapan dia adalah 12.6 volt. Jadi kita dapat tadi berapa? Okey, kita dapat 12.63. Jadi memang cantik, memang cun lah. 12.63 volt. Okey, jadi bateri ni masih lagi dalam keadaan yang baik. Yang mana bateri water dia pun cantik dan bacaan voltage pun cantik. Okey, ini untuk bateri biasalah, lead acid biasa punya no. Okey. Walaupun lead acid biasa, saya nak tunjukkan dia punya kelebihan bateri ni. Kalau kita lihat di bahagian sini, untuk bateri biasa ni tadi ni, lead acid biasa ni, jadi di sini dia tulis for stop and start. Jadi bateri ni kita boleh gunakan untuk kenderaan yang jenis guna push start button tu. Okey, push start button kita boleh guna bateri ni. Jadi ini special untuk bateri ni lah. Dia boleh digunakan untuk push start button. Seterusnya saya nak tunjukkan macam mana kita nak guna untuk battery tester ni. Macam mana cara nak guna battery tester ni? Okey, jom kita lihat macam mana kita nak guna battery tester. Okey, jadi battery tester ni dia ada dua klip buaya. Okey, dia ada dua klip buaya, crocodile clip. Jadi crocodile clip ni kita sambung je pada terminal positif dan terminal negatif bergantung pada dia punya warna. Jadi positif terminal positif kita sambung dengan warna merah dan terminal negatif kita sambungkan pada warna hitam. Bila kita sambungkan nampak terus dia keluar gambar macam ni kan. Bila keluar gambar macam ni, okey, dia ada main menu. Bila main menu tu, apa yang kita nak pilih? Yang pertama, battery test. Yang kedua, cranking test. Yang ketiga, charging test. Yang keempat, review data. Dan yang kelima, language. Okey, so kita pilih battery test. Enter. Bila battery test, dia ada pula tulis situ, regular floods, AGM flat plate, AGM spiral, gel dan EFB. Itu adalah jenis-jenis bateri. Okey, jadi kita kena pilih apa dia? Jadi kita pilih regular float. Okey, kita pilih regular float. Floats, bahasa Inggeris kan? Enter. Okey, bila dah regular floats, so kita nak pilih CCA. Berapa CCA? Jadi CCA dia berapa? CCA dia ada kat sini. Okey, CCA dia ada kat sini, dia buat penerangan di sini. Jadi CCA di sini dia tulis berapa? Dia tulis CCA 520 amps. Okey, 250 amp. Jadi kita kena set dekat battery tester ni dia punya CCA. Allah, dia lari pula. Okey, CCA. Okey, di sini 300. So kita kena top up lah jadi 520. Tekan ya. Okey, dah terlebih. Okey, 520 amps. Nampak 520 amp dia punya CCA dan kita enter. Okey, jadi dia testing dia testing dan nanti dia akan tunjuk hasil bacaan lah bateri itu masih lagi okey ke tak okey.
Okey, masih lagi testing. Jadi, hasilnya, battery test hasilnya healthy. Healthy dia 100%, di mana CCA bateri ini adalah 520, tapi apabila gunakan dia battery tester ni, dia tunjuk 628 CCA. Dah terlebih over dah. Bermaksud dia cantik lagi dia punya CCA. Charge 71%, iaitu 12.51 12.51 volt. Bawah sekali dia tulis apa? Good battery. Okey, good battery. Jadi bateri ni masih lagi dalam keadaan okey. Yang mana yang bermasalah lah, nak tahu bateri okey tak okey, saya sarankan untuk beli bateri tester ni, terutama untuk kaum-kaum perempuan. Okey. Kaum-kaum perempuan ni dia agak lemah dalam bidang otomotif. So, nak mudah, belilah bateri tester ni untuk kita tahu bateri kita okey ke dah kong. Okey? Jadi bateri masih lagi okey, 628 CCA dengan 12.51 volt. Okey? Good battery. Seterusnya, yang terakhir, saya nak tunjukkan macam mana kita nak tentukan bateri kita masih okey tak okey dengan menggunakan hydrometer. Benda ni leceh sikit sebab nak guna hydrometer ni kita kena tahu langkah-langkah keselamatan lah untuk kita. Langkah-langkah keselamatan untuk diri sendiri, sebab kita akan buka dia punya breather cap ataupun breather ventilation ni untuk kita sukat dia punya elektrolit. Kita tahu yang elektrolit itu adalah campuran asid dan juga air suling. Jadi tolong jagalah mata dan juga pakaian kita. Takut dia air dia terpercik, kena mata buta lah jawabnya. Dan kalau kena baju, dia akan lubangkan baju kita, reputkan baju kita, dan kalau kena kulit dia akan menjadi gatal. Jadi hati-hatilah no. Okey, jadi ini adalah dia punya berbuli kaca lah di dalam hydrometer tadi lah. Di dalam hydrometer, ini hydrometer dia di dalam dia. Jadi berbuli kaca ni apabila kita masukkan air dia akan mengelampung lah. Kemudian dia ada scale dekat dia punya hydrometer ni. Jadi scale dia macam mana kita nak baca? Scale dia, kalau kita lihat di sini secara kasar, dia ada warna hijau, dia ada warna putih dan dia ada warna merah. Okey, hijau, putih dan merah. Kalau paras air berada pada hijau, bateri dalam keadaan yang baik. Kalau paras air berada pada putih, itu fair lah. Fair. Okey macam tu je. Kalau berada pada warna merah, kita kena recharge bateri. Kalau berada atas pada merah, tukar bateri baru lah. Kan? Cerita dia macam tu. Jadi kita lihat lah. Saya dekatkan. Saya cuba dekatkan. Okey, agak kabur. Kita cuba untuk bagi dia terang. Okey, terang. Dan nampak no? Dia tulis hijau good, putih fair, dan kalau merah recharge. Okey. Itu scale yang ada pada hydrometer. Dan kalau kita lihat dia punya tulisan pula. Okey, ini tulisan dia punya scale pula kan. Dia punya nombor-nombor ni. Okey, di sini dia tulis 1225, 1250 untuk warna putih. 1275 hingga 1300 untuk warna hijau. Dan 1200 sampai atas sekali 1100 itu untuk warna merah. Itu menunjukkan scale. Jadi setiap kita nak uji bateri ni, kita nak uji elektrolit ni, kita akan uji pada setiap dia punya sel. Jadi ada 6 sel, 6 sel itulah kita kena check. Jadi yang paling penting kita tahu dulu dia punya bacaan scale ni. Okey, bacaan scale ni kita perlu tahu. Jadi 1.100 hingga 1.200, okey, kita perlu recharge. Okey, bacaan daripada 1.2, okey, 25 macam ni hingga 1250 itu fair, dan 1275 hingga 1300 itu good. Okey, itu scale dia. Jadi kita nak lihat macam mana kita nak check bateri elektrolit dia punya specific gravity. Okey, jom. Pertama, kita kena buka dia punya cap, breather cap. Okey, kita buka breather cap satu je, kita buka, nak tunjuk je. Okey. Cap dia pastikan
Kita terbalikkan duduk macam ni lah. Tak mau dia terbaring. Takut nanti kena pasir, kena habuk, kotor. Jadi, seterusnya, saya ambil hydrometer, bateri hydrometer. Celupkan bahagian bawah ni ke sini. Okey, celupkan bahagian bawah ni ke sini. Kemudian kita squeeze bahagian atas. Dia punya bulb ni kita squeezekan. Okey, perah dia, squeeze. Okey, kemudian kita sedut bateri elektrolit perlahan-lahan masuk ke dalam dia punya hydrometer. Okey, nampak? Bila saya sedut je, apa yang berlaku? Air bateri masuk dan dia punya hydrometer ni dia dah terapung. Dia dah float. Okey, dia dah terapung dan dia dah tunjukkan dia punya bacaan. Okey, pada bahagian dia punya scale. Berapa bacaan dia? Jadi bacaan dia lebih kurang dalam 1225 dan dia dalam keadaan fair lah, ikut kepada dia punya dia punya scale. Ikut pada dia punya scale 1225 dan bateri dalam keadaan fair. Okey, itu untuk dia punya sel yang pertama. Okey, yang sel kedua, sel ketiga, sel keempat, sel kelima hingga sel keenam tu saya tak check lah. Okey, saya cuma tunjuk contoh untuk sel yang pertama iaitu bacaan pada 1225 lah. Bateri masih lagi dalam keadaan yang baik lah, fair lah. Okey. Apabila kita dah ambil bacaan, kita perah baliklah dia punya bulb ni. Masukkan semula air bateri ni ke dalam bateri lah. Okey. Benda ni sangat sensitif jangan goyang-goyang, nanti dia pecah. Jangan jentik-jentik kuat-kuat, nanti dia pecah. Okey, jangan goyang nanti dia pecah. Okey, so be careful. Air dah kering. Okey, so kita letak tempat yang selamat lah. Seterusnya kita ikat semula, tutup semula dia punya caps. Dia punya breather cap ataupun ventilation cap ni kita ikat semula. Jadi tadi kita telah lihat 3 alatan yang boleh kita gunakan untuk check status bateri kita. Sama ada okey, perlu dicas ataupun perlu ditukar baru. Okey, peralatan-peralatan yang kita gunakan tadi, yang pertama adalah multimeter, yang kedua adalah battery tester dan yang ketiga adalah hydrometer. Multimeter hanya untuk check battery voltage. Battery tester, battery voltage boleh, CCA boleh, AH boleh, CA pun boleh dan macam-macam pun boleh dan boleh digunakan untuk pelbagai jenis bateri. Yang seterusnya kita guna battery hydrometer. Alatan ketiga, battery hydrometer. Jadi battery hydrometer ni digunakan untuk uji ketumpatan bandingan ataupun specific gravity battery. Kita nak lihat adakah ratio distilled water dan asid masih lagi ngam ataupun dah lari. Yang kita tahu ratio dia adalah 3:1. 3 bahagian air, 1 bahagian asid. Jadi dengan menggunakan battery hydrometer, kita boleh lihat dia punya ketumpatan bandingan. Berdasarkan bacaan, kita boleh buat keputusan sama ada nak top up air ataupun nak top up asid. Nak lakukan, biar yang profesional yang buat. Kita jangan buat kalau kita tak mahir. Jadi seterusnya kita nak recharge bateri. Okey, kenapa perlu recharge bateri? Okey, biasanya kenapa perlu recharge bateri disebabkan penggunaan bateri yang berlebihan. Berkemungkinan kita lupa tutup lampu. Berkemungkinan kita terlalu lama dengar radio tanpa kita start enjin. Dan lain-lain kemungkinan. Akibatnya kita nak start enjin dah tak boleh. Dia cuma boleh crank dan crank dia sangat semput. Jadi apabila crank sangat semput disebabkan penggunaan arus elektrik yang berlebihan tanpa start enjin, jadi kita perlu cas bateri. Jadi macam mana cas bateri? Jom.
Nak cas bateri, kaedah dia first sekali, okey, kita kena buka dia punya breather cap, okey, ataupun ventilation cap. Kita kena buka dia. Semua kita kena buka. Kenapa kita kena buka semua dia punya vents cap ataupun breather cap? Ini disebabkan apabila kita cas je bateri, bateri ni dia akan panas, dia akan memanas. Bila dia memanas, dia akan hasilkan wap. Yang mana wap tersebut mesti dilepaskan. Jika wap tak boleh dilepaskan, bateri berkemungkinan rosak ataupun boleh meletuplah. Sebab kenapa? Dia punya gas terlalu tinggi di dalam pressure dia. Apabila kita dah buka dia punya breather cap, vent cap macam ni, kita kena pastikan yang air bateri dalam keadaan high. Kalau masih low ataupun separuh, kita kena top up dulu bagi dia high. Jadi top up dulu air bateri bagi ngam-ngam dengan level high. Okey? Ingatlah, pastikan yang selepas kita buka breather cap, pastikan level dia ngam-ngam high. Air bateri Kemudian bila kita nak cas bateri, pastikan yang kawasan untuk cas bateri itu dia angin boleh masuk, angin boleh keluar. Maksudnya jangan bilik yang tertutup. Mesti kawasan ruang yang terbuka, ada pengudaraan yang baik. Ada pengudaraan yang baik sebab gas yang dikeluarkan tu tak berapa molek, tak berapa elok untuk kesihatan manusia. Jadi apabila semua dah okey, jadi kita pun nak cas bateri. Bila nak cas bateri, kita ambil dia punya clip wire, crocodile clip, dan kita kepitkan yang positif Yang positif kepitkan pada bahagian terminal positif dan yang negatif kita kepitkan pada bahagian terminal negatif. Jangan terbalik terminal. Terbalik terminal, bateri boleh meletup. Bateri boleh meletup. Apabila kita dah buat penyambungan yang cantik macam ni dan ada kawasan pengudaraan yang bebas, bawah dia kayu, apa semua everything, air bateri dah kita top up. So kita nak aktifkan dia punya recharge ataupun bateri charger ni. Kita nak aktifkan bateri charger. Jadi macam mana kita nak operate bateri charger? Bukan operate belah-belah dah. Bukan operate. Sebenarnya nak aktifkan bateri charger. Jadi nak aktifkan bateri charger ni, di sini ada main power. Di sini ada output breaker, di sini ada dia punya amps meter, di sini voltage selector, di sini current selector. Untuk bateri ni, bateri 12 volt. Jadi bateri 12 volt ni kita kena pilih 12 volt. Jangan kita letak 24 volt. Kita letak 12 volt. Kalau kita letak 24 volt dengan anggapan bila kita charge dia dengan kuantiti yang besar, voltage yang besar, cepatlah dia charge. Silaplah sebab bateri boleh meletup. Jangan main-main benda ni. So 12 volt, biar 12 volt. Bateri 12 volt, kita charge dengan nilai 12 volt. Jangan letak 24 volt. 24 volt ni kita boleh charge bateri yang 24 volt ataupun kita charge bateri 12 volt sebanyak 2 biji secara siri atau selari. Serentak. Boleh kita letak 24 volt. Kalau bateri itu tunggal sebiji, jangan letak 24 volt tapi pilihlah 12 volt. 12 volt. Ini bahagian penting ni. Voltage selector, bateri sebiji je yang 12 volt. So kita choose 12 volt. Seterusnya untuk current selector. Untuk current selector ni, ini untuk current yang dipaksa masuk. Yang dipaksa masuk ke dalam bateri. Jadi jangan pilih yang terlalu tinggi, kita just ambil 2 ampere. Kita ambil 2 ampere. Kalau kita ambil terlalu besar, dia boleh menyebabkan bateri kita boleh jadi rosak lah. Kalau kerap kita guna choose yang besar, dia boleh kerap rosak. Jadi kita choose yang 2 amps biar dia masuk secara perlahan. Jangan kita force masuk. Kalau force masuk, bateri kita tak tahan lama lah. Boleh cepat rosak. Jadi apabila kita dah sambung apa semua dah kita cantik dah. So kita boleh on switch. Bila on switch, kita biarkan dia charging. Mungkin makan masa lebih kurang dalam 8 jam ataupun 10 jam lah untuk kita charge bateri. Itu cara kita charge bateri. Apabila dah cukup 8 jam atau 10 jam, dah boiling apa semua dah mendidih, dah keluar-keluar mericik kat atas ni, kita off dia punya switch dan kita tanggalkan negatif terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh positif. Kemudian kita kena pasang balik dia punya breather cap dan kita boleh check bateri dengan menggunakan multimeter ataupun bateri tester. Itu kaedah dia lah. Harap
faham dan bolehlah laksanakan sendiri jika ada peralatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.